don't waste your time, don't waste my time. Yalah. Kan? Okay, ada second benda yang nak cakap ni Olivia. Okay. Ketika baru-baru ni kan, satu naratif yang disebarkan, PN, Perikatan Nasional menang banyak kerusi di PRU 15 yang lalu sebab diorang rasuah. Okay lah. Kita nak sebut pasal benda ni lah. Let's be open about it lah. Kau nak cakap Perikatan Nasional tu rasuah, kau ingat kita tak tahu ke kawan-kawan kita orang daripada UMNO, daripada Pakatan Harapan yang balik kampung mengundi dapat duit minyak? Kan? Kau tak tengok ke? Kan? Contohnya hari ni kan, kita nak tengok juga berapa banyak petition yang difilekan selepas keputusan PRU hari itu digazetkan. Dan salah satu yang ada petition yang difilekan ialah di mana? Mas Emriyanti. Masjid Tanah. Dan Mas Emriyanti menang untuk kes Mahkamah Tinggi, dia menang. Petition itu telah dibuat oleh calon daripada Barisan Nasional hari itu kan. Okay, dia macam ni lah. Yes, kita sendiri antara yang sibuk mempersoalkan begitu banyak duit yang kita dengar dibelanjakan di TikTok oleh Perikatan Nasional. Perikatan Nasional kalau nak nafi tu dia punya pasal. Tapi yang kita dengar tu is different. Kita pun dengar kenapa duit tak sampai ke wakil-wakil UMNO tu, kita dengar juga. Sebab yang bertanding tu pun kawan-kawan kita juga. Dan mereka pun ada cerita dengan kita juga kan. Yang bekerja di orang kata PDM pun kawan-kawan kita juga. Kawan-kawan kita juga. Sama juga dengan dalam PH. Kawan-kawan kita juga ada yang bertanding. Dan mereka pun beritahu juga apa yang telah berlaku kan. So dia macam ni kan, kepada kawan-kawan dalam UMNO ni kan, hentikanlah. Ini kan kau nak pergi, itu hak kau nak filekan semua petition ni kan. Betul. Itu hak kau. Tapi apabila terbukti tak ada apa-apa pelanggaran kan, kau rasa macam orang bodoh tak kau cuba keluarkan naratif yang PN menang kerana rasuah. Kan orang-orang UMNO dia banyak mainkan isu-isu rasuah masa pilihan raya, apa semua orang beratur ambil duit. Benda tu pada pendapat saya masa election itu adalah normal. Semua orang buat benda yang sama. Betul. PH buat benda yang sama, PN buat benda yang sama, BN pun buat benda yang sama. Cuma kau bagi duit banyak atau sikit je. Betul. Ada orang iring yang bawa motor-motor tu pun ada dapat, tapi kita tak tahulah berapa kan. Dah dia buka baju PN, dia pakai pula baju BN, dapat lagi allowance. Benda-benda tu normal. Benda-benda tu berlaku sebab masalahnya memang election punya law dekat Malaysia tak kuat lagi pasal benda ni. Kan? Dia tak kuat lagi pasal benda ni. Betul. Kan? Sebab tu dia berleluasa. Tetapi apa yang UMNO cuba buat sekarang ialah mereka cuba create satu propaganda. Katakan PN tu menang sebab rasuah. Bukan. PN menang ada dua sebab Dengar sini kepada penjilat-penjilat Presiden UMNO ni. Sebab pertama, parti kau ditolak hidup-hidup oleh budak-budak muda, pengundi-pengundi muda. Kali pertama, ini berdasarkan kajian yang kita buat kan. Sebab tu kita boleh keluarkan ramalan tu sebelum lagi hari mengundi yang UMNO akan kalah. So, apa yang telah berlaku ialah orang-orang muda tolak. Kemudian pengundi-pengundi putih pun tolak. Dia orang tak keluar mengundi. Betul. Kan? Sebab dia orang boykot. Dia boykot UMNO. Dia orang dah menyampah dengan apa yang berlaku dekat UMNO. Okay? That is the two reason kenapa kau kena tolak. Dan kenapa kau kena tolak dengan orang muda ni? Penjilat-penjilat UMNO yang seronok, penjilat-penjilat presiden yang seronok, yang orang tepuk tangan sebab malam ni Anwar Ibrahim dijangka akan kembali ke UMNO punya HQ. Oh ya ke? Jadi mereka tepuk tangan dia. Dia orang kata dia orang tepuk tangan. Dia kata kerajaan perpaduan dia. Betul. Aduh. So, kau lupa ke yang sibuk menyanyi hoi hoi ya hoi, siapa sokong penyamun? Itu ialah kan berapa kali Anwar Ibrahim menyanyi benda tu. So Anwar Ibrahim dah Pakatan Harapan, dia buat naratif yang sama, penyamun kan. Sekarang ni dah cium mulut. Tapi Perikatan Nasional pun buat benda yang sama. Jadi dua-dua parti yang melawan kau tu, dia bagi naratif yang kau ni penyamun. Kan, dia menguatkan. Dan selain daripada dua parti ni, perangai-perangai pemimpin kau sendiri.
menguatkan persepsi-persepsi buruk terhadap parti kau. Betul. Itu satu punca kenapa engkau kalah lah ya. Pemimpin UMNO ni kalah. Yang kedua dia cerita macam ni, Olivia. Kita sebenarnya you berkempen dan I pula memantau kempen. Kan, you tengok kan, I memantau kempen. Dia sebenarnya macam ni. Ketika parlimen tu dibubarkan, kita menjangkakan Pakatan Harapan yang akan menang. Betul tak? Ketika itu kita jangkakan Pakatan Harapan akan menang. Pakatan Harapan yang akan berjaya jadi kerajaan. Tetapi selepas daripada hari penamaan calon, kita tengok Perikatan Nasional telah melancarkan satu strategi yang amat hebat sekali. Betul. Di TikTok, ya. Mereka telah berjaya mempengaruhi anak-anak muda untuk mengundi mereka. Bukan rasuah bukan rasuah. Ini just TikTok, bukan rasuah, TikTok ya. Kita dengarlah dia memang ada bayar TikTok influencer and all that tu. Influencer bayar ads, itu dia punya hal lah, marketing tools dia, berjaya atau tidak kan. Tapi dia are very clever dengan TikTok punya strategi. Korang tahu tak dekat TikTok pada pagi hari mengundi, konten mengenai PRU15 ada dalam 2.7 bilion. Tontonan konten 2.7 bilion, ya. And we are pretty sure even Pakatan Harapan pun tak sangka mereka akan kena di TikTok. Betul. Kan? Sebab mereka sibuk berkempen kempen himpunan besar-besaran dari state to state macam tu. And diorang pun overconfident. Dia overconfident. PH was overconfident kan. Dia overconfident yang diorang akan menang, tapi diorang kalah. Dan lepas tu kenapa orang pergi ke Perikatan Nasional? Ini pun saya nak beritahu lah kepada penyokong-penyokong PAS. Anak-anak muda memilih Perikatan Nasional bukan kerana PAS. Betul. Itu study yang kita buat. Mereka tak tahu pun, kecuali mereka mengundi di Kelantan dan Terengganu. Mereka sedar sebab itu dia bawa tiket PAS. Yang tidak mengundi di sana, ramai, lebih daripada separuh tak tahu pun PAS ada dalam Perikatan Nasional. Betul. Itu bukan gelombang pertahankan ulama. Kawan-kawan saya sendiri pun mengaku yang diorang tak tahu dalam Perikatan Nasional tu ada PAS. Mereka hanya nampak Muhyiddin Yassin, kan? Ini kita nak kena terus terang cakap lah. Muhyiddin Yassin, kenapa Muhyiddin Yassin boleh pancung kemenangan mutlak Pakatan Harapan? Kita akan buat satu sesi khas, kita akan ulas apa yang berlaku. Dia macam ni, bila kau tengok video-video Anwar Ibrahim dekat dalam TikTok, semua dia kan, "Oi penyamun, kita kena buat macam ni, kita macam tu." Sedangkan bila video-video membabitkan Muhyiddin Yassin, very cool je video dia. Betul. Contoh video dia apa, Olivia? Contoh video dia main gasing. Main gasing itu berjuta-juta view Main gasing, video dia turun daripada airport, turun daripada flight pergi airport, beratur queue. Lepas tu video yang dia berucap dalam hujan. Lepas tu ada video swipe. Video swipe. Kan? Benda-benda video-video ni saja kan yang melibatkan Muhyiddin Yassin tanpa apa-apa message yang macam mana seperti mana Anwar Ibrahim dengan penuh kemarahan. That's why Muhyiddin Yassin dapat banyak vote orang muda, kerana video-video ni Muhyiddin Yassin tidak tampil dengan penuh kebencian. Anak muda dia tak suka benci-benci ni, dia tak suka. Sedangkan Anwar Ibrahim punya video, kebanyakan video dia lah daripada apa yang kami tengok ialah penuh dengan message kebencian. Penyamun, tak habis-habis penyamun. So kita pun bosan. So that's the reason why Muhyiddin Yassin telah berjaya, kan? Dia telah berjaya potong kemenangan mutlak Pakatan Harapan, kan? Dan lagi satu punca kekalahan UMNO. Betul? Punca kekalahan UMNO dan punca kenapa PH tak boleh menang majoriti yang banyak sebab ada juga orang yang dia dah marah dengan PH, dia marah dengan UMNO, Barisan Nasional lah. Dan dia tak tahu undi siapa. Kebetulan Perikatan Nasional pula muncul. Jadi bagi mereka Perikatan Nasional ni adalah satu parti yang fresh. Dan dia rasa tak apalah, aku pangkal je lah PN. Betul. Even macam, yalah, orang-orang yang saya kenal pun di sekeliling saya memang ramai yang pangkal PN pun atas sebab Abah. Dan atas sebab mereka mengaku parti tu fresh.
Exactly. Kan? Kita tahulah apa yang akan terjadi pada Perikatan Nasional, tapi kita tahu Perikatan Nasional ni selepas PRU tu korang cubalah kan untuk bagi dia image dia tu korup, apa jadah semua tu kan. But it's not working. It's not working. PN is lagi kuat daripada sebelum PRU hari itu, dan itu adalah punca kenapa Selangor akan jatuh ke Perikatan Nasional. Negeri Sembilan pun saya rasa chances untuk retain Negeri Sembilan sekarang ni pun kita tak tahu macam mana. Hari tu faktor Tok Mat ni orang wow, Tok Mat itu, Tok Mat ini, tapi setelah apa yang berlaku setelah PRU 15, orang dah tak excited sangat Tok Mat. Itu satu masalah besar. Yalah. And then lepas tu PN UMNO boleh cubalah untuk sebar naratif palsu. Kan, inilah saya cakap terus terang, ini pada pendapat saya, pada pendapat ramai penganalisis politik, UMNO sekarang tengah cuba menyebarkan naratif palsu kenapa mereka kalah. Kan? Dan lagi satu, Perikatan Nasional ni, walau kita masa PRU tu pun kita banyak dengar tentang PN kan. Tentang PN, tentang PAS, dan ada juga orang yang cuba untuk orang kata menyebarkan skandal-skandal tu kan. Tapi tak ada satu pun yang load. Kan? So sebarlah skandal apa pun, rasanya so far PN sekarang macam lagi kuat. That is exactly yang telah berlaku. PN makin kuat. And then lepas tu sebenarnya walaupun PAS ada jentera, PAS actually benefiting daripada Muhyiddin Yassin, not the other way around. Dan kepada kawan-kawan saya dalam PAS tu, stoplah juga menyebarkan naratif kononnya ianya adalah gelombang ulama. That's not true. Betul. That's not true. Kan? Bercakap jujur lah, korang ni ahli-ahli politik, masalah korang temberang je, korang spin saja kan. Betul. Macam orang lain tak boleh berfikir kan. Kita tahulah penyokong-penyokong kau seperti mana pencacai Anwar Ibrahim dan penjilat-penjilat Anwar Ibrahim ni yang sibuk datang masuk channel ni kan, sebab dia buta-buta jilat. Benda yang sama ada dalam PAS dan ada dalam UMNO kan. Benda-benda ni hanya untuk menyedapkan hati korang dan menyedapkan hati penyokong korang. Rakyat sekarang bukan bodoh. Betul. Diorang banyak influencer dekat luar yang very independent minded macam kami dan kawan-kawan kami. Diorang boleh berfikir secara terbuka. Kan? Kita ada lagi kawan-kawan influencer yang lain di Facebook, di Twitter, yang pemikiran dia sama lebih kurang macam kita kan. Yang orang kata dia tak serong ke arah satu parti. Maknanya dia tengok hitam putih. Betul, ya, betul. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Apa yang kau buat betul, kita sokong. Kau buat salah, kita tak sokong. Betul. Right? Okay. So malam ni kepada sebelum berundur diri kan,